Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. An Thawban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Daripada Thawban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekumpulan daripada umatku akan berterusan menzahirkan kebenaran walaupun terdapat orang yang mengecewakan, yakni tidak membela dan menolong mereka, sehinggalah tiba hari kiamat mereka tetap dalam keadaan demikian. Riwayat Muslim. Marilah kita bersama-sama dengan penuh ketulusan, yakni memanjatkan sebuah doa dan zikir Imam Asy-Syafi'i untuk menghilangkan kebimbangan, kesedihan dan keluh kesah. La ilaha illallah Rabbul Azimil Halim, la ilaha illallah wa Rabbul Arshil Azim, la ilaha illallah Rabbus Samawati wal Ard, la ilaha illallah wa Rabbul Arshil Karim, la ilaha illallah Rabbul Azimil Halim, la ilaha illallah wa Rabbul Arshil Azim, la ilaha illallah Rabbus Samawati wal Ard, la ilaha illallah wa Rabbul Arshil Karim, la ilaha illallah Rabbul Azimil Halim, la ilaha illallah wa Rabbul Arshil Azim, la ilaha illallah Rabbus Samawati wal Ard, la ilaha illallah wa Rabbul Arshil Karim, la ilaha illallah Rabbul Azimil Halim, la ilaha illallah wa Rabbul Arshil Azim, la ilaha illallah Rabbus Samawati wal Ard, la ilaha illallah wa Rabbul Arshil Karim, la ilaha illallah Rabbul Azimil Halim, la ilaha illallah wa Rabbul Arshil Azim, la ilaha illallah Rabbus Samawati wal Ard, la ilaha illallah wa Rabbul Arshil Karim. Buku Keuangan Islam Pemikiran dan Penilaian Kontemporari terbitan terbaru IKIM merupakan hasil daripada pemikiran dan kajian para ilmuwan dan pakar dalam pelbagai bidang, khususnya syariah, ekonomi dan keuangan. Terdapat 7 bab yang dibincangkan di dalam buku ini, antaranya peranan perbankan Islam dalam memperkasa ekonomi ummah, kepentingan memahami suasana ekonomi semasa dalam penentuan hukum muamalat, dan memanfaatkan bursa saham untuk membina kekuatan ekonomi ummah. Buku ini berharga RM25 dan boleh dibeli secara online dengan melayari e-kios.ikim.gov.my. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook IKIM atau hubungi penerbit IKIM di talian 03 6204 6250 atau 6254 atau 6255. Walaupun dia boleh menghantar kenderaan ke bulan, akan tetapi di sisi Allah, pada penilaian Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak memiliki apa-apa makna pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau sekiranya manusia itu tidak mengenal siapa dirinya.
Berkongsi ilmu bersama Encik Mat Asham Ahmad, Fellow Kanan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, membicarakan kitab Zammil Ghurur daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujatul Islam Imam Ghazali, menerusi segmen Khazanah Ilmuwan, bersiaran setiap Jumaat 9.15 malam hanya di IKIM FM. Alhamdulillah, Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia masih lagi bersama dengan saya Hadari. Okey, saya akan menemani anda sehingga jam 2 pagi nanti. Baiklah, sebentar lagi kita akan bawakan kepada anda Islam Itu Indah. Okey, siaran ulangan Islam Itu Indah bersama dengan Ustaz Fahrul bin Muhammad Juoi. Tajuknya Didiklah Dari Hati. Satu info untuk kita insya-Allah supaya kita dapat amalkan bersama-sama. Jom saya bawa ke anda sebuah lagu daripada Mesut Curtis dengan lagunya Ghar Hira, hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي الله في كل شروق وكل غروب ربي مجيدا يرجو الهدى لخطاه نادى ناجاه إلهي لا رب سواك صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام يا هدى ربي ودواء قلبي محمد صلى عليك سلما وسلاما تلمح فيه وجها كريما حلو الكلام ربي رباه وبارك فيه خلقا عظيما شمس الهدى فنادى ناجاه إلهي لا رب سواك صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام يا هدى ربي ودواء قلبي محمد صلى عليك الله قد اصطفاك كنت يتيما أواك وبدين الحق قد أعلاك يا رفيقي في الصعاب وشفيعي في الحساب يا بدرا جل من سواك نادى ناجاه إلهي لا رب سواك صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام يا هدى ربي ودواء قلبي محمد صلى عليك الله يا هدى ربي ودواء قلبي محمد صلى عليك الله
bersama ikuti rancangan Wal Bicara bersama Kagumas Culinary Academy Malaysia Sendirian Berhad. Khas untuk pelajar normal, tercicir dan istimewa, OKU masalah pembelajaran dan masalah pendengaran pada hari Sabtu jam 12.15 tengah hari. Kerjaya anda bermula di sini. Kembali kita saat ini para pendengar mengisi pagi Rabu kita bersama menerusi segmen Islam itu indah, dan memang indah sebenarnya tapi kadang-kadang kenapa orang lihat tak indah di hidup ni, dunia ni atau Islam tu sendiri kerana mungkin cara fikir kita dan mungkin sangat berkait rapat dengan hati kita. Tak lain tak bukan tetamu yang saya bawakan ke konti, tetamu tetap untuk segmen ini. Ni dia yang sangat kaya ilmunya, bahasanya pun sangat menyentuh kalbu mudah terusik jiwa kalau kita dengar kata-kata emasnya. Tak lain tak bukan kita ada Ustaz Fahrul bin Muhammad Joy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ke konti. Sama-sama Siti. Ya, dan sekian kali kita bersama. Saya ingat kalau dibukukan tu dah berapa jilid kita terima kasih. Kalau setiap tajuk dalam segmen ini kita bukukan, saya rasa banyak sangat manfaatnya, dan Ustaz pun memang banyak menghasilkan penulisan-penulisan untuk kita jadikan rujukan pada masa depan. Dan tajuk hari ini nak kaitkan dengan yang intro tadi itulah. Didiklah dari hati. Topik hati sangat luas dan tak pernah jemu untuk diperkatakan. Jadi sisi hari ini yang Ustaz Fahrul nak berikan bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati lagi saya muliakan Cik Siti Rohani, seterusnya para pendengar yang didoakan sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya pada pagi ini kita terus dapat berkongsi dengan ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita kongsikan pada pagi ini sedikit sebanyak akan memberi panduan dalam kehidupan kita. Kerana ilmu ini akan mengangkat kejahilan, dan apabila kejahilan terangkat, maka tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi penghambaan sesama manusia. Sebab itu kerap dikatakan jangan kita hanya memberi ikan kepada orang yang miskin, tetapi ajar dia memancing. Dengan ajar dia memancing, insya-Allah dia akan bebas daripada kemiskinan itu. Kemiskinan bukan saja kemiskinan harta, tetapi kemiskinan yang lebih parah lagi ialah kemiskinan ilmu. Sebab itu apabila kita tidak memberi ilmu, maka orang akan terus jahil, maka waktu itu akan berleluasalah penindasan dan penzaliman. Hanya dengan ilmu ada kebebasan, hanya dengan ilmu adalah ada perjuangan untuk kita memerdekakan diri kita, masyarakat kita, dan lebih-lebih lagi negara dan juga insya-Allah masyarakat kita. Baik, pada pagi ini sebelum saya pergi kepada tajuk didiklah dari hati, kita nak lihat tanda-tanda orang yang beriman mengikut kata hukama. Tanda-tanda orang yang beriman ni ada 4. Jadi kita selepas kita dengar ni, kita suluhlah diri kita, bukan suluh orang lain, tetapi suluh diri kita. Saya suluh diri saya, Siti suluh diri Siti, dan semuanya suluh diri masing-masing. Baik, tanda orang beriman itu ialah apabila cakapnya adalah zikir. Cakapnya boleh mengingatkan, boleh mendamaikan. Itu zikir. Dan apabila dia diam, diamnya ialah fikir. Dia diam, dia dapat menjana ilmu, dia dapat meraih hikmah, hasil dia berfikir. Apabila dia bertindak, tindakannya semua adalah kebaikan. Dan apabila dia melihat ataupun memandang atau merendung sesuatu, semuanya ada ibrah dan pengajaran. Subhanallah, orang beriman itu sama ada diamnya, sama ada cakapnya, sama ada tindakannya, sama ada pandangannya, semua memberi manfaat pada dirinya dan juga orang lain. Marilah kita sekarang berfikir selalu bagaimana nak memberi manfaat kepada orang lain. Selalu saya katakan, dengan menyalakan lilin orang lain dengan lilin kita yang menyala, tidaklah mengurangkan cahaya kita, tetapi kita akan lebih banyak cahaya. Jadi baiklah, sekarang kita nak bercakap tentang didik dari hati. Soal tarbiyah ataupun didikan ini adalah nyawa sebuah generasi. Kalau generasi itu tanpa terdidik, maka generasi itu dia boleh berterusan, tetapi berterusan dalam kelemahan.
berterusan dalam keadaan yang dia sentiasa dijajah oleh musuh-musuhnya, ya. Jadi sebab itu tarbiyah adalah akar ataupun saya katakan nyawa sebuah generasi. Dan apabila kita melihat pendidik, selalunya soal tarbiyah, selalunya kita fokus kepada anak didik. Jadi kita tengok pelajar, kita tengok anak-anak. Tetapi satu soalan yang kadang-kadang kita alpa, kita leka, tetapi soalan yang sangat penting ialah bagaimana kita nak mendidik pendidik. Bagaimana kita nak mendidik pendidik, ya. Dan untuk kita mendidik pendidik, ini yang kita kena bercakap soal didiklah dari hati. Kerana hanya apabila kita mendidik dari hati saja akan jatuh ke hati. Apabila kita mendidik dengan keyakinan saja akan boleh meyakinkan orang lain, ya. Apabila kita didik dari hati, artinya waktu itu kita mendidik dengan sifat-sifat yang kita akan bincangkan kemudian, barulah kita di sana dipercayai oleh orang yang kita didik. Subhanallah, apabila kita bercakap tentang pendidikan, tentang tarbiyah, ya, kadang-kadang orang kata ini bukan subjek saya dah, sebab saya dah tak ada anak lagi, saya bukan pensyarah, saya bukan guru, saya bukan ustaz, tapi saya orang biasa. Jadi subjek didik ini dan pendidikan ini tak adalah yang orang kata hook ataupun yang tersentuh pada diri saya. Tidak, ya. Selagi mana kita manusia, selagi mana kita ada keluarga, maka pembentukan apa saja antara hubungan manusia dengan manusia, perhubungan sama ada perhubungan dalam satu syarikat, dalam satu organisasi, dalam satu keluarga, ya, yang asas sekali ialah keluarga, mesti wujud di sana pendidikan. Ya, jadi sebab itu saya selalu berkongsi dengan para pembaca dan para pendengar yang mendengar kuliah saya ataupun membaca buku saya, kisah yang memang terkenal. Kalau saya usik sikit je, semua orang dah boleh sambung kisah tu, ya. Bagaimana seorang ayah telah mengadu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tentang anaknya yang derhaka. Jadi Amirul Mukminin Sayyidina Umar ni dia seorang yang adil, dia bagi right to be heard. Dia nak dengar dua-dua pihak, iaitu dia nak dengar daripada ayah yang mendakwa anak lelakinya telah derhaka, dan dia nak dengar juga apa kata anak lelaki yang didakwa derhaka oleh ayahnya tadi. Jadi apabila mereka datang di hadapan Sayyidina Umar, maka diberi hak dulu kepada anak itu bercakap. Maka anak itu bertanya kepada Sayyidina Umar, apakah ada hak seorang anak yang perlu ditunaikan oleh bapanya, ya. Dia kata, ada tak hak, kata anak lelaki yang dituduh derhaka ni, yang perlu ditunaikan oleh ayah, dalam konteks ini ayahnya, terhadap dirinya ataupun anaknya. Ada, kata Sayyidina Umar, iaitu memberi nama yang baik, kemudian memberi ibu yang baik, dan yang ketiga mendidik dengan Al-Quran, dan juga mendidik supaya mengenali dan cinta kepada Rasulullah dan keluarganya, ya. Jadi anak itu terus berkata kepada Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, ayahku tak pernah menunaikan 3 hak ni. Dia bagi nama aku, nama macam, erti dia bagi nama itu ialah macam taik kumbang, ya. Jadi dia macam rasa inferior sangat dengan nama tu. Nama adalah satu label. Nama adalah satu yang bersifat begin with the end in mind bagi anak kita. Sebab bila kita katakan katalah ibu bapa Siti bagi nama Siti Rohani, bisa katakan dia dah ada end in mind, apa yang dia nak pada anaknya apabila dinamakan begitu, ya. Dia nak anaknya menjadi anak yang soleha. Bila dikatakan anak itu, dia kata Tahiruddin, bisa kata anak ini dia kata orang yang mensucikan atau membersihkan agama, ya. Semua itu adalah begin with the end in mind, dan nama juga adalah satu doa yang kerap dipanggil diulang-ulang pada anak itu, ya. Tetapi dalam konteks ini, dalam cerita tadi, anak itu sudah tak diberi hak. Yang pertama, namanya tak elok, Yang kedua, ayahku telah memilih seorang wanita Majusi sebagai ibuku, ya. Jadi rupanya pendidikan ini bukan bermula daripada seorang
ibu mengandungkan anaknya. Bukan. Setengah orang kata waktu ibu dah mengandung seorang anak, waktu itulah pendidikan bagi anak itu bermula. Sebenarnya pendidikan bermula lebih lama lagi daripada itu, iaitu ketika seorang lelaki memilih seorang wanita sebagai calon isterinya, waktu itu sebenarnya dia sedang memilih seorang ibu untuk anak-anaknya, ya. Jadi artinya kalaulah saya boleh katakan gini, ya, di dalam ungkapan pendidikan dikatakan bahawa ibu adalah madrasah bagi anak. Ibu adalah madrasah bagi anak, artinya sekolah bagi anak. Sebab watak anak lebih dicorakkan oleh ibu berbanding ayah. Jadi apabila seorang lelaki mencari seorang bakal isteri, sebenarnya dia sedang mencari satu sekolah yang baik untuk bakal anak-anaknya. Jadi dalam konteks ini dan cerita tadi, anak tu dah menerima ibu yang tak baik. Yang ketiga, ayah tak pernah ajar aku Al-Quran, ayah tak pernah ajar aku tentang mengenali dan mencintai Rasulullah dan ahli keluarganya. Subhanallah Siti, sebenarnya bagi seorang ibu bapa, di sinilah kita muhasabah kelemahan kita, ya. Kita wajib mengenalkan anak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja wajib memperkenalkan anak itu kepada Rasulullah, tapi wajib mendidik anak kita supaya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana mungkin kita boleh mendidik anak kita supaya cinta kepada Rasulullah kalau diri kita sendiri tak cinta, ya. Ini kita lihat. Sebab cinta itu, kalau kita hanya hafal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu namanya Muhammad, ayahnya Abdullah, ibunya Siti Aminah, yang kita katakan begitu sahaja, ya, itu bukanlah yang dikata mengenalkan Rasulullah dalam arti kata yang sebenarnya. Cinta adalah feeling, cinta adalah rasa. Love is a verb, cinta adalah tindakan. Jadi bagaimana kita memindahkan rasa cinta, ya, daripada diri kita kepada anak kita? Bagaimana kita nak menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladannya ada pada diri kita, yang mana anak-anak kita diperkenalkan kepada Rasulullah supaya cinta itu melalui bukan saja lisan tetapi oleh perasaan, rasa hati dan juga tindakan kita sehari-hari. Dalam konteks ini, ya Allah, kita masih jauh lagi, ya. Jadi santas Rasul waktu itu Amirul Mukminin berkata, sebelum dia kata kepada ayah, sebelum anakmu menderhakaimu, dia kata kepada ayah, kamu dulu telah derhaka kepada anakmu. Jadi dalam konteks sekarang ni, kalau kita bincang dalam masyarakat Melayu, Siti, ya, selalu kita dengar jangan jadi anak derhaka, jangan jadi anak derhaka. Selalunya cerita anak derhaka ni yang lebih kita popular ataupun lebih kedengaran dalam perbualan masyarakat. Tetapi sebenarnya anak derhaka adalah produk saja, adalah hasil daripada ibu bapa yang derhaka. Jadi mulai sekarang, marilah kita ketengahkan, kita apungkan satu lagi subjek, iaitu ibu bapa yang derhaka. Ya, jadi gitu, ya. Baik. Jadi ini yang kita lihat pentingnya untuk kita mendidik pendidik. Bagaimana kita nak mendidik guru-guru, bagaimana kita nak mendidik pensyarah, bagaimana kita nak mendidik ibu bapa, supaya apabila pendidik ini terdidik, barulah dia boleh mendidik orang bawahannya, ya. Begitu juga kalau saya ditanya lah, Siti, kalau saya berkongsi, ya, boleh tak siapa-siapa di antara kita yang mendengar, termasuk saya bercakap ni, confirm, ya, dengan yakin, ya, mengakui bahawa dia dah didik anak dia betul-betul mengikut Al-Quran dan Sunnah. Betul-betul daripada kecil sampai sekarang, ya. Saya dah tak ada anak yang kecil lagi, sekarang dah ada cucu, ya. Kalau tengok, tapi boleh tak kita orang kata rewind balik, kita imbas ke belakang balik, daripada saat anak kita yang pertama sampailah anak saya yang ramai ni, ya, ataupun anak kita daripada kecil sampailah anak kita sekarang dah ada anak pula, ya, kita dah ada cucu. Boleh tak kita confirm bahawa tidak ada kesalahan langsung kita mendidik anak kita? Mesti, ya. Allahu Akbar. Kalau saya meneliti banyak keadaan-keadaan, banyak situasi-situasi dan ketika-ketika pada waktu umur di mana saja sampailah sekarang ni, kita salah dalam mendidik anak-anak kita. Bukan saja silap, tapi salah. Jadi kalaulah kita rasa sekarang ini anak kita menderhakai kita, anak kita menyakitkan hati kita, janganlah kita marah sangat. Sebab dia hanya pantulan ataupun cerminan daripada apa yang kita buat. Jadi di situ kita tak mudah marah, sebab kita lihat, oh, inilah hasil didikan aku.
Ya, inilah hasil teladan yang aku berikan kepada anak aku, ya, dan sebagainya. Jadi yang hitam tu adalah pantulan kita, bukan anak kita sahaja, ya. Jadi dekat situ kita akan rasa. Jadi bagaimana jalan keluar kita, Siti, ya? Jalan keluar kita daripada dosa kita salah dalam mendidik ni ialah kita kena bertaubat. Caranya bertaubat ialah memanglah kita minta ampun kepada Allah, tetapi caranya kita nak menunjukkan bahawa kita benar-benar inginkan keampunan daripada Allah, dengar, ya, kenalah kita terus belajar untuk mendidik. Walaupun kita dah jadi datuk, walaupun kita dah jadi moyang sekalipun, tetapi kita terus belajar. Saya tak jemu-jemu mengulang kisah ini, ya. Kisah yang saya dapat waktu saya muda tu cerita benar, ya. Ketika saya berada di selatan Thailand, saya lihat masih lagi orang tua di sana pergi ke pondok-pondok. Walaupun dia dah peringkat 70 tahun, 80 tahun, masih lagi orang kata terbongkok-bongkok pergi ke pondok, dan membawa kitab. Dan anehnya kitab yang dia bawa tu lah kitab-kitab asas, fardu ain yang asas-asas lah, macam wuduk, macam solat dan sebagainya. Jadi pertanyaan hati saya waktu tu, apakah datuk dan nenek ini tidak belajar waktu muda dulu? Itulah tanggapan saya, ya, persepsi saya, oleh kerana mereka ni tak belajar waktu muda, dah tua sekarang baru nak belajar wuduk, nak belajar solat. Jadi tapi persepsi itu saya simpan dan saya tanya, kan, macam mana tu? Rupanya dia menjawab gini, dia dah belajar dah tentang wuduk, dah belajar tentang solat dan sebagainya, tetapi di waktu tua masih lagi terus belajar. Kerana apa? Ni dengar jawapan dia, nenek nak mati semasa belajar, ya, gitu. Jadi apabila mereka nak mati semasa belajar tu, dengan apa? Dengan merasakan bahawa kalau mereka belajar, waktu itu mereka solat dah, waktu itu mereka ambil wuduk dah. Tetapi apabila mereka terus belajar, macam kita lah, kalau kita baca Quran salah tetapi kita sedang belajar, Allah ampunkan. Jadi begitu juga dalam apa-apa saja yang kita buat. Jadi kita berterusan belajar. Jadi mudah-mudahan itu menjadi sebab untuk Allah ampunkan dosa kita. Begitulah juga kita belajar tentang mendidik ni, ya. Jadi kesilapan-kesilapan kita dalam mendidik pelajar kita, anak-anak kita, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah lah dengan belas kasihan. Dan Allah tu Maha Pengasih dan Penyayang apabila kita buktikan kita berterusan belajar. Okey, sedikit sebelum kita berkongsi dengan para pendengar, Siti, ya. Boleh. Anak-anak ni, ya, dia anugerah, tetapi jangan melihat anak-anak sebagai anugerah saja. Tetapi ada satu lagi perkataan yang relevan dan signifikan untuk bukan menggantikan anak-anak anugerah, tetapi untuk dikepilkan bersama, ya. Apa dia? Anak-anak bukan saja anugerah, tetapi anak-anak adalah amanah. Jadi bila amanah tu lain sikit rasanya, ya. Kalau saya hadiahkan kepada ada Siti lah, saya contohkan mudah, ya. Saya hadiahkan ini pen, saya hadiahkan kepada Siti. Jadi terpulanglah Siti nak buat apa, sebab dah hadiah milik Siti lah. Betul, ya? Betul. Tetapi kalau saya kata ini pen ni saya amanahkan kepada Siti, ya. Lain dah. Artinya satu hari saya nak tengok balik dan satu kali saya nak ambil, bukan saya beri, kan. Lain tu sikit. Jadi ini memberi suatu yang penting untuk kita rasai dalam hati kita. Begitu juga kita dalam Islam. Harta kita bukan adalah milik kita. Harta kita ialah amanah dari Allah. Bila kita kata kita amanah daripada Allah, first thing first, perkara yang pertama dan utama yang perlu dalam fikiran kita ialah kita mesti didik anak kita mengikut apa yang ditentukan oleh pemberi amanah ini. Itu, ya. Jadi kalau saya kata ni pen ini jaga Siti, jadi mesti Siti jaga mengikut apa yang saya mahukan pen ini dijaga. Bukan ikut jaga suka-suka saja, ikut suka kita ke, sebab ini adalah amanah. Jadi begitulah apabila kita anak kita merasakan anak kita adalah amanah daripada Allah, maka kita akan didik dia dengan mengikut kaedah, dengan mengikut tujuan yang ditentukan oleh Allah. Jadi satu soalan yang signifikan untuk kita fikirkan, apakah tujuan kita mendidik anak kita seperti mana yang telah ditunjukkan oleh pemberi amanah itu, iaitu Allah. Ini perkara yang pertama sekali kita nak mendidik. Besok Siti dah ada anak, orang yang belum ada anak fikir jugalah, ya, apa tujuan kita bila anak tu kita miliki. Jadi apa tujuan kita nak didik dia, ke arah mana, ya. Subhanallah, tujuan kita mendidik anak kita
mengikut acuan Allah, yang dikata sibghatullah di dalam Al-Quran, ialah mengikut tujuan Allah hidupkan anak itu dan tujuan Allah hidupkan kita. Apa dia tujuan Allah hidupkan kita? Dua saja. Yang pertama untuk jadi hamba Allah, yang kedua ialah untuk menjadi khalifah. Jadi kita didik anak kita untuk menjadi hamba Allah, yang itu kita jadi anak kita nak jadikan anak kita baik. Yang kedua, nak jadikan anak kita sebagai khalifah untuk dia memberi kebaikan. Jadi supaya dengan itu anak kita, subhanallah, Siti, yang paling penting ialah anak kita bila nak jadi hamba Allah, dia perlu diberi ilmu agama, ilmu wahyu. Tetapi bila dia nak jadikan dia sebagai khalifah, dia perlukan ilmu akademik, ilmu fardu kifayah yang dikatakan. Jadi atas dasar itu kita didik anak kita. Jadi sekarang ni kadang-kadang minta maaf lah, ini kesilapan pada saya juga. Kadang-kadang kita nak anak kita nak jadi doktor. Oleh kerana dia seorang doktor, dia nak anak dia juga jadi doktor. Oleh kerana dia seorang, misal kata seorang penyair, seorang penulis, dia nak anak dia juga menjadi penyair dan penulis. Ataupun dia ada cita-cita, saya ni seorang buruh saja, tapi saya nak anak saya menjadi seorang jurutera, misal kata, kan. Terlupa bahawa yang itu amanah, yang mana dia boleh anak tu jadi jurutera, tapi jurutera yang menjadi hamba Allah yang baik, dan juga jurutera yang kata menjadi khalifah. Dia menjadi doktor yang hamba Allah dan doktor yang khalifah. Jadi kena begitu. Tak kiralah anak kita pandai bijak belajar ataupun hanya jadi postman sendiri pun, ataupun anak kita mungkin tak ada kekuatan dalam bidang akademik, misal kata dia hanya jadi buruh, tapi buruh tak apa, tapi buruh yang hamba Allah, buruh yang menjadi khalifah. Jadi di sini kadang-kadang kita terlupa. Jadi untuk dia menjadi hamba Allah dan untuk menjadi khalifah, perkara yang pertama yang kita kena masukkan pada dia, supaya dia kenal Allah. Kenalkan dia kepada Allah, supaya apabila dia kenal, datang cinta. Sebab sejauh mana kita cinta ialah sejauh mana kita kenal Allah. Jadi begitu juga bawa dia supaya kenal kepada Rasulullah. Ini rukun iman, benda perkara-perkara yang asas. Ada setengah orang kata begini, dia selalu bawa anak dia kepada diri dia. Kamu kena kenal ayah, ya. Kamu kena kenang jasa ibu ayah, ya. Besok kalau ibu ayah dah tua, jangan hantar ke rumah orang tua. Besok kamu dah ada pekerjaan yang baik, jangan lupa balas budi ibu ayah. Bolehlah ibu ayah nanti bolehlah menumpang ke rumah kamu, di rumah kamu, ya. Ibu ayah dah waktu tu dah susah, dah sakit-sakit. Jadi kamu jangan pinggirkan, jangan lupakan ayah, ya. Selalu kita pesan gitu, kita dengar lah selalu dalam masyarakat. Subhanallah, yang itu tak berapa tepat. Bawa anak kita supaya dia kenal Allah. Bila dia kenal Allah dan cinta Allah, insya-Allah dia akan kenal ibu bapa. Tetapi kalau dia lupa Allah, dia bukan saja lupa Allah, tetapi dia akan lupa ibu bapanya, hatta dia akan lupa dirinya sendiri. Jadi bagaimana yang dikatakan bila kita bawa anak kita mengenal Allah, dia akan kenang kita sebagai ibu bapanya. Kerana di sana nanti dia tahu, oh, redha Allah letak pada redha ibu bapa. Misalnya kata dia nak mencari redha Allah, tetapi ibu bapa, dia perlu kita dapat redha ibu bapa supaya dapat redha Allah. Bila dia nak cinta Allah, di sana dia baca Al-Quran. Bila nak baca Al-Quran, di sana Allah kata untuk ibu bapamu sentiasa kamu buat baik dan doakan, Rabbi fili wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Maksudnya hendaklah kita diajar oleh Allah supaya kita berdoa, supaya ibu bapa ini dikesihani oleh Allah seperti mana mereka ibu bapa mengasihani kita daripada kecil. Jadi insya-Allah, Siti, ya, bila kita kenalkan anak kita kepada Allah dan cinta Allah, ada segala-galanya. Dia akan ada segalanya. Tapi kalau dia tak kenal Allah, dia tak cinta Allah, dia akan hilang segala-galanya. Dan kita juga akan hilang segala-galanya. Itu yang maksudnya didik dari hati. Didik yang kita kata ikhlas kerana Allah, tidak mengharapkan apa-apa balasan. Ya. Jadi rupa-rupanya apabila kita bawa anak kita kepada Allah dengan tidak mengharap apa-apa balasan, semakin kita memberi anak kita kepada Allah, semakin banyak yang Allah berikan semula pada kita. Jadi rupa-rupanya kadang-kadang kita tersilap dalam hidup ni, Siti, ya. Rupa-rupanya semakin kita hendak dikenang jasa kita oleh anak-anak kita, semakin kita dilupakan oleh anak-anak kita. Ini krisis sekarang ni. Kerana apa? Puncanya anak-anak sudah tidak kenal kepada Allah. Awaluddin ma'rifatullah.
Jadi mudah-mudahan apabila kita insya-Allah membawa anak kita kepada Allah, itu yang dikata didik dari hati, ikhlas, tidak mengharapkan balasan, tidak menganggapkan pendidikan apa yang kita berikan kepada ibu bapa kita satu jasa, bahkan itu hanya menunaikan amanah. Insya-Allah semakin banyak yang kita serahkan anak kita kepada Allah, semakin banyak yang Allah serahkan atau berikan kepada kita. Itulah sebagai pencetus awal kepada perbincangan kita pada pagi ini, Siti. Saya sangat bermakna tiap baik-baik kata Ustaz Fahrul tu. Okey, sekarang kita nak mengalu-alukan pendengar kita ya Ustaz ya, untuk interaksi dengan kami di konti di talian 03 6205 1500, atau anda boleh like kami di Facebook ikim.fm ya, ataupun cara ketiga SMS pun boleh ya, tapi pastikan anda berdaftar dulu menjadi rakan SMS kami, dan selepas itu baru anda boleh typekan ikim, jarakkan soalan anda dan hantar ke 39111. Kita terus saja Ustaz ke pendengar kita di Facebook. Antara yang bertanya soalan saat ini, kiriman daripada pendengar kita, Cik Nini tanya, Ustaz, macam mana nak didik hati kita supaya tawakal dan redha kerana selalu ditimpa ujian? Kadang-kadang bila dah selalu kena, rasa macam tak terdaya lah pula. Ya. Subhanallah Cik Nini ya. Dalam hidup ni dia punya rules of life kita diuji. Kan? Bila kita sanggup hidup, mesti sanggup diuji. Betul. Sebab hidup itu adalah satu ujian. Jadi kalau dikatakan kenapa ujian ni tak renti-renti? Selagi kita hidup, selagi itulah diuji. Jadi apabila kita mati saja, kita tidak akan diuji. Tepat. Itu pun ada ujian selepas itu. Betul. Lagi yang lebih besar lagi daripada itu ya. Subhanallah, bila Allah menguji kita, artinya yang paling pentingnya, bila Allah menguji seseorang dengan bentuk yang dia tak suka, selalunya kita dalam masyarakat kita, Siti ya, ujian ni selalu bentuk yang kita tak sukalah. Kalau berjaya, itu bukan ujian. Kalau gagal, itu ujian. Kalau sihat, bukan ujian. Sakit tu ujian. Itu baru ujian. Sebenarnya itu pandangan yang tak berapa tepat. Yang tepat ialah sakit kita diuji, sihat pun kita diuji, berjaya kita diuji, gagal pun kita diuji. Kerana hidup ni semua ujian ya. Cuma bila sakit tu ujiannya apakah kita sabar, bila sihat ujiannya apakah kita syukur. Namun kedua-duanya adalah ujian. Jadi dalam pertanyaan tadi, bagaimana kita nak rasa redha, bagaimana kita nak rasa tawakal kepada Allah ya. Pertama Siti ya, yang paling penting apabila diuji, hendaklah kita kenal siapa yang menguji kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Jadi artinya kita jangan melihat semata-mata ujian, tetapi lihat kepada yang memberi ujian itu. Subhanallah, dalam kitab-kitab yang kita baca yang ditulis oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari rahimahullah taala dalam Hikam, kita baca dengan melalui kita tulisan-tulisan guru-guru kita, para asatizah kita, mereka menegaskan begini. Walaupun dalam perkataan yang berbeza-beza, tapi prinsipnya sama, iaitu Allah menguji dengan kasih sayangnya. Jadi Allah tidak menguji seseorang itu atas dasar kebencian. Allah menguji atas dasar dia sayang. Dan di sebalik ujian itu ada kasih sayangnya. Tetapi sejauh mana kita melihat ujian itu, dan sejauh mana kita memberi reaksi pada ujian itu ya. Sebab itu saya selalu katakan, bukan soal dalam hidup ni, bukan soal apa yang kita lihat, tapi bagaimana kita melihatnya. Kan, itu kita lihat, dan bagaimana kita melihatnya itu bergantung kepada who you are, siapa diri kita. Jadi bagaimana kita melihatnya. Contoh ya, kata orang very simple, ujian yang kecil je lah ya. Setiap pagi kita nak pergi kerja, traffic jam ya. Itu ujian juga. Sebab dia mendatangkan kebosanan, dia datang ke jemuan, rasa kadang-kadang malas dan sebagainya ya. Tetapi soalnya sekarang, itu satu takdir yang Allah berikan kepada kita. Dan bila takdir yang Allah berikan kepada kita, Allah tidak takdirkan dengan satu yang sia-sia. Saya dah katakan, setiap yang Allah tentukan, setiap yang Allah takdirkan tidak secara kebetulan, tapi pasti ada tujuan. Jadi cuba cari tujuan ya. Apa tujuan yang Tuhan letakkan, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan tiap-tiap hari ni jam. Contoh ya. Jadi kita tujuan, kita cari yang tersirat. Jangan lihat saja yang tersurat saja. Oh, rupanya masa ini adalah untuk muhasabah diri. Masa ini untuk apa? Masa ini untuk kita mendengar sesuatu yang lebih
bernilai. Dekat situ ada pilihan kita. Saluran radio pun ada pilihan yang mana ada ilmu dan ada hiburan semata-mata dan sebagainya kan. Jadi mungkin masa ini adalah masa untuk kita berzikir. Saya kenal seorang sahabat saya, dia bila dia bergerak ke tempat kerja, dia mulakan dengan selawat aja. Bila balik daripada tempat kerja ialah istighfar. Jadi dia pergi dengan selawat, dia balik dengan istighfar. Jadi subhanallah, satu istighfar saja, satu selawat saja nilainya subhanallah beribu-ribu. Jadi kalau gitu, waktu jam ini adalah untuk kita meraih pahala. Waktu jam ni dengan istighfar kita dapat keampunan daripada dosa-dosa kita. Waktu itu kita tak diganggu oleh siapa-siapa, betul? Jadi itu. Jadi soalnya sekarang yang kita rasa jemu ni, kita rasa kenapa saja kita dijemu. Itu yang kita ujian bukan untuk kita dengan ujian kita tak patut rasa tersisih. Tetapi dengan ujian sepatutnya kita rasa terpilih. Sebab kita rasa tersisih, asyik aku je yang kena. Orang lain tak kena. Bila susah-susah asyik aku je. Subhanallah, tidak. Semua manusia diuji. Saya kata. Cuma si miskin dia merasa dia saja diuji. Orang kaya tidak diuji. Sedang kaya tu diuji lebih besar lagi. Sebab para ulama mengatakan ujian senang lebih banyak mengalpakan orang daripada ujian susah. Ujian susah lalu kita ingat Allah. Bila ujian senang kita lupa. Jadi kalau itulah cara sudut pandang ataupun dia kata mindset si miskin, dia tidak melihat bahawa dia tak rasa hasad dengki langsung pada si kaya. Sebab dia menerima ujian yang lebih besar daripada apa yang sedang dialaminya. Begitulah cara. Sebab tu saya kata awal-awal tadi, ilmu ni penting. Sebab ilmu dia menyuluh bukan saja yang tersurat tetapi yang tersirat. Jadi begitu juga kata bila kita diuji dengan kesusahan Siti, di situlah kita dapat meraih pahala sabar. Kalau tak ada kesusahan, tak adalah pahala sabar. Pahala sabar dalam Quran bighairi hisab. Kalau pahala-pahala yang lain, pemurah, dia ada ukurannya. Satu dibalas 700. Tetapi kalau sabar, tak ada had. Subhanallah. Jadi kalau kita diuji, ni peluang untuk dapat. Bila kita buat sesuatu yang kita buat perancangan, dah tawakal dah berbekal dah. Tetapi gagal ada sebagainya. Ini untuk pahala kita, untuk apa? Untuk kita sangka baik terus dengan Allah. Bila sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah pahala yang paling besar. Untuk kita redha dengan takdir Allah, sebab kita dah terkena. Jadi subhanallah, dalam hidup ni kalau tak ada kesusahan, kalau tak ada ujian, tidak ada pahala sabar, tidak ada pahala redha, tidak ada pahala sangka baik, tidak ada pahala tawakal dan sebagainya. Rupa-rupanya di sebalik ujian, semuanya Allah nak bagi, orang kata, pahala yang besar kepada kita kalau kita lihat yang memberi uji. Yang kedua, ujian-ujian juga adalah kafarah kepada dosa-dosa kita. Jadi kalau orang kata, kenapa saya diuji? Seolah-olah dia sikit sangat dosa dia. Kalau dia rasa diri dia berdosa, bila ada ujian banyak, bagus. Sebab dengan ujian banyak itu kafarah kepada dosa-dosa dia. Kita tidak minta diuji, tetapi kalau ujian itu dipilih Allah untuk kita, maka kita sebagai hamba, apa ada? Kita terima sajalah. Itulah yang dikatakan, ya. Yalah. Okey. Seterusnya, Muhammad Hafiz tanya, apakah perkara asas mendidik hati secara halus, ya? Adakah zikir-zikir yang boleh tersemat di hati apabila kita dalam kerunsingan dan kesusahan, Ustaz? Ya. Zikir-zikir memanglah mana pun selalu ditekankan oleh para guru kita, para masyayikh kita, ya. Zikir itu memberi ketenangan pada hati, ya. Tetapi kadang-kadang orang zikir tapi tak tenang. Kenapa? Jadi ada banyak perbahasan lah. Antara perbahasan yang saya dengar, dia kata, wahai orang yang beriman, ketahuilah dengan mengingati Allah, hatimu akan jadi akan memberi tenang. Rupa-rupanya syarat untuk kita tenang hati ialah orang yang beriman dulu. Bila dia beriman dengan Allah, barulah zikir itu memberi ketenangan. Itu satu huraian, ya. Jadi kadang-kadang kita zikir, kita hanya menyebut-nyebut nama Allah, tetapi kita tidak benar-benar yakin kepada Allah. Itu yang tuntutan beriman tu, yakin, ya. Kita tak benar-benar mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya menyebut nama tanpa mengenalinya, tanpa meyakini dan sebagainya. Itu yang tak dapat tenang walaupun kita berzikir. Sebab syarat untuk memberi ketenangan ialah beriman, barulah kita zikir akan memberi ketenangan. Itu satu. Ada juga ulama-ulama yang memberi huraian, zikir kadang-kadang tak memberi ketenangan kerana kita tak menunaikan tuntutan zikir tu.
tuntutan zikir, ya. Zikir ni mana-mana saja Siti, ya. Disebut di dalam Al-Quran, di mana-mana saja dia mesti diiringi oleh kathiro, artinya banyak. Hibuk ratau wa asilah. Zikir di mana disebut dalam Al-Quran, yang satu, ya, kathiro artinya kena zikir banyak-banyak. Yang kedua, kena zikir pagi dan petang, juga membawa implikasi kena banyak. Jadi kalau zikir sikit-sikit saja, memang tak akan memberi tenang. Jadi kena zikir banyak. Jadi bila kita zikir-zikir banyak, ini macam kita makan ubat. Doktor kata untuk sakit ini kena makan 2 biji pil ni lepas makan. Lepas tu pagi sekali, lepas tu tengah hari sekali, malam sekali. Jadi 6 biji. Tapi kita makan sebiji saja. Jadi kita makan ubat, kita kata tak baik pun sebab kita makan ubat tak cukup dos. Satu, ya. Yang itu penting. Jadi kena banyak. Sebab bila dikatakan banyak inilah timbulnya yang dikatakan kena zikir dalam keadaan berdiri, duduk dan juga berbaring. Kenapa? Sebab posture kita dalam kehidupan sehari-hari Siti, ya, mesti dalam keadaan berdiri, sama ada berdiri, duduk ataupun baring. Tak ada yang keempat. Betul? Ini, ya. Jadi artinya kita kena zikir setiap masa lah. Satu. Yang kedua, dalam keadaan berdiri itu ditafsirkan ulama dalam keadaan kita sihat, dalam keadaan kita senang. Waktu duduk tu dalam keadaan kita susah, dan waktu kita berbaring dalam keadaan kita sakit. Jadi artinya mana-mana situasi saja kita berzikir. Jadi itu satu. Yang keduanya ialah kita tidak tahu tuntutan zikir itu. Tuntutan zikir ialah kita kena memahami makna zikir. Bila kata contoh, ya, astaghfirullahalazim, subhanallah dan sebagainya. Subhanallah tu maha suci Allah. Tentulah, minta maaf, ya, kita dah tahu tentang ilmu kita apa yang maksudkan dengan maha suci Allah tu. Ya, itu kena tahu. Ataupun bila kita diterima musibah, apa ucapannya? Istirja, kan? Apa dia ucapan istirja? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kami ini bukan datang dari Allah, tapi daripada pembacaan yang saya baca dari tafsir-tafsir ialah bukan kami ini dari Allah, tetapi kami ini milik Allah, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Kita sebut innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tetapi faham tak kita apa yang dikatakan maksud Siti, ya? Saya nak tanya. Kita ini milik Allah. Implikasi dia apa? Implikasi kata kalau kita ini milik Allah, artinya kita layak diuji. Tak boleh kata tidak, sebab milik Allah. Suka hati Allah nak buat apa? Suka hati Allah nak buat apa, ya, dan sebagainya. Tetapi kita tahu suka Allah nak buat apa pada hati kita, tetapi kita tahu suka Allah tu mesti ada kasih sayang dia. Jadi kat situlah. Jadi daripada situ kita faham. Sebab itu bila kita nak mengamalkan zikir perlu ada ilmu. Apa-apa pun kena kembali kepada ilmu, ya. Ilmu dalam bentuk yang bukan yang saya katakan ilmu yang hanya menggerakkan pengetahuan, tetapi ilmu yang menggerakkan kemahuan, iaitu ketibaan makna pada hati, bukan ketibaan makna pada akal kita, ya. Sekarang ni kita banyak pengetahuan agama Islam, tapi kita tidak ada kemahuan beragama. Ya, ada orang yang ada agama Islam tapi hidupnya tidak beragama, ya. Jadi akhirnya kita rasa apa yang kita dapat melalui agamanya hanya ritual ibadah, tetapi tidak membina spiritual, ya. Kita menyebut subhanallah, kita solat, kita buat apa-apa kebaikan yang dituntut oleh agama tanpa kefahaman, tanpa penghayatan. Jadi di situ tidak ada keberkesanan. Macam Sitilah kalau saya kata, okey, saya bagi satu buku, kita boleh baca buku tu, kita boleh baca tapi tak faham. Apalagi kita menghayati, apakah buku itu akan memberi kesan? Kerana dikatakan baca itu memahami, mengambil iktibar dan mengambil penghayatan. Itu maksudnya. Begitu juga dengan zikir, insya-Allah. Okey. Baik, kita semua tahu kan Ustaz, ya, dan para pendengar, hati itu sifatnya bolak-balik, ya. Dan terpulang kepada Allah bagaimana nak memberikan rasa dalam hati kita. Kejap-kejap rasa macam nak marah Ustaz, ya. Kejap-kejap rasa macam syukur sangat. Kejap-kejap rasa tak tentu. Kejap kanan, kejap kiri. Jadi saat itu apa kita nak buat supaya untuk kita minta Allah tetapkan hati kita? Ya, saya selalu katakan hidup ni macam kita mengayuh basikal. Selagi kita tidak berhenti mengayuh, selagi itu tidak jatuh. Maksudnya kita tahu hati kita bolak-balik. Kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa. Dan waktu itulah itu petanda hati yang belum tenang, ya. Hati yang dalam keadaan bermujahadah. Kalau dalam pendidikan tasawuf, dia kata orang yang hatinya sentiasa bolak-balik, kadang gini, kadang ini dia peringkat kata nafsu lawamah.
Nafsu lawamah ni dia tahu perkara tu buruk tapi dia buat juga, dan bila dia buat ada penyesalan. Dia tahu benda tu baik, dia buat benda yang baik tetapi tidak ada kemanisan. Ini nafsu lawamah ya. Kita dan bolak-balik lah sentiasa dalam keadaan yang tak stable. Lainlah orang dah nafsu mutmainnah. Mutmainnah ni tenang ya, hati dia memang terus tenang, syukur-syukur, redha je kan, dan sebagainya. Kita tak, kita bolak-balik macam ni, tak stable ya. Jadi bagi mereka yang tak stable ini, yang pertama dia kena mesti ada di bawah seorang masuk, mesti dididik oleh seorang syekh ataupun guru ya, yang didik dia, ustaz dia ataupun orang yang mendidik dia, yang dia mana dia boleh rujuk rasa hati dia, rasa ini ya. Tu yang saya kata, kalau jalan kita menuju KL daripada jalan Langgak Tengku ni pun ya, kalau kita guna satu tempat di KL, kita guna GPS atau Waze saja pun, itu pun kadang-kadang tak jumpa betul. Melainkan kalau ada seorang yang memang tahu tempat yang mana kita nak jumpa, dia sebagai pemandu ataupun dia duduk tepi kita memandu, dia tunjukkan dan sebagainya, akan mudah sampai betul. Inilah yang dikatakan, tak cukup dengan kitab-kitab, tak cukup dengan buku, tetapi mesti ada guru. Ini yang dikatakan tu satu. Yang kedua, apabila hati bolak-balik ni, perlukan kita ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah ni melalui apa? Yang paling penting, jangan fikir tentang zikir-zikir lagi yang ni. Jaga solat sungguh-sungguh ya. Solat adalah tempat kita mengadu kepada Allah. Jadi ada orang kata solat pun bolak-balik juga ustaz. Jadi solat pun tak khusyuk. Jadi sebab tu susahnya. Subhanallah, solat ialah walaupun belum khusyuk, jangan tunggu khusyuk untuk solat. Kalau kita tunggu khusyuk untuk solat, selagi itulah kita tak akan solat punya. Sebab untuk mencapai khusyuk dalam solat ialah dengan latihan. Latihannya ialah dengan solat lah. Begitu juga zikir. Kita zikir ni bolak-balik macam ni, hati-hati kita bolak-balik dan kadang-kadang lupa, kadang ingat dan sebagainya. Itu adalah satu proses yang kita kena lalui. Ingat itu adalah satu proses. Jadi kalau kita dah buat zikir, kita dah buat jaga solat, kita dah buat baik, hati kita bolak-balik, itu petandanya kita dalam right path. Kita dalam jalan yang betul. Kalau tiba-tiba awal-awal je belum ada perjuangan itu terus, itu kita takut ya. Jadi mesti ada peringkat awalnya, peringkat mujahadah, insya-Allah. Sebab tu saya kata jangan berhenti mengayuh. Selagi itu kita tidak jatuh. Jangan berhenti berzikir, insya-Allah. Selagi kita tidak berhenti berzikir, walaupun kita alpa, walaupun kita lupa, selagi itulah ya, insya-Allah ada harapan untuk kita datang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kecewa dan jangan putus asa. Itu ya. Ustaz, di hujung ni kesimpulan tentang tajuk kita ni apa dia? Ya, mudah-mudahan saya dengan para pendengar ya, saya katakan walaupun semua soalan-soalan ditanyakan kepada saya dan saya lah menjawabnya, tetapi bukan erti saya lebih baik daripada tuan-tuan dan perempuan. Itu yang saya nak tegaskan. Kalaulah atas kapasiti saya lebih baik daripada para pendengar, saya takkan berani berada di sini. Kerana saya penuh yakin bahawa ada di antara para pendengar yang lebih arif, lebih alim, bahkan lebih baik imannya daripada saya. Cuma saya berani berada di sini atas kapasiti mengingatkan. Bukan mengajar tetapi mengajak. Jadi didiklah dari hati ini adalah satu proses yang kita kena berterusan dan istighfar kalau ada kelemahan dan sebagainya. InsyaAllah sebelum kita mendidik orang lain, mari kita didik hati kita terlebih dahulu. Dan untuk didik hati kita terlebih dahulu kepada Allah, sentiasalah kita mengharap selalu keampunan daripada Allah dengan dua. Satu, dengan harapan. Dua, dengan ketakutan. Dengan harapan kita tidak akan putus asa dengan Allah. Dengan ketakutan kita tidak akan leka dan lalai untuk terus dekat dengan Allah, insya-Allah. Terima kasih tetamu saya, Ustaz Fahrul bin Muhammad Joy, melalui segmen kita Islam Itu Indah. Tajuknya Didiklah Dari Hati. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk anda, teruskan setia bersama dengan kami selepas ini. Saya Dai Farhan. Saya Dai Ammar. Saya Dai Izhar. Kami Dai Musim Kedua. Teruskan mendengar IKIM FM, pilihan utama anda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Satakunu hanatun wa hanatun. Faman arada an yufarriqa amrun hadhihi al-ummah wa hiya jami'un fadribuhu bis-sayfi ka'anna man kana." Maksudnya, akan wujud keadaan kacau bilau di kalangan umat. Maka barang siapa yang ingin memecah belahkan perpaduan umat ini, hendaklah ia dipancung dengan pedang tanpa mengira siapakah orangnya.
Hadis riwayat Muslim. Perpaduan teras kejayaan ummah. Kehidupan murni dengan pembentukan nilai jati diri dapat diukur dengan kekuatan yang dibangunkan oleh semua lapisan masyarakat. Hidup bekerjasama, saling membantu tanpa memusuhi antara satu sama lain merupakan kunci terbaik kehidupan yang bahagia dan kekal berpanjangan. Bukankah hidup ini lebih indah dengan bekerjasama dalam setiap perkara? Dari IKIM FM, ikhlas untuk anda. Kalau kita lihat anak kita buat salah, kadang-kadang bukan anak tu sahaja yang kena bertaubat kepada Allah, mak ayahnya lebih lagi. Kalau seorang suami lihat isterinya melakukan kesilapan, bukan isteri sahaja yang kena bertaubat kepada Allah. Ya, saya rasa suami pun lebih-lebih lagi kena bertaubat kepada Allah, kerana barangkali ada bahagian untuknya dalam dosa isteri tersebut. Ada bahagian untuk kita dalam dosa anak tersebut. Sebab yang saya sebut anak-anak dan isteri ini, ada orang yang diberi amanah untuk mendidiknya, mengawalnya, menjaganya, mengawasinya. Ya, kalau isteri itu suami, kalau anak-anak ibu dan ayah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, apa jua permasalahan dalam rumah tangga kita sekarang ini, kita cuba mencari sentuhan, ya, sentuhan Al-Quran, sentuhan rohani, sentuhan Islam. Bagaimana nak menyelesaikannya? Memang kita ada banyak jalan ikhtiar untuk pelbagai bentuk masalah, tetapi sebagai asas kepada ikhtiar tersebut, kita terlebih dahulu kena bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. IKIM FM, pilihan utama anda. Alhamdulillah, jam menghampiri ke pukul 2 pagi. Terima kasih kepada anda kerana terus menemani saya sepanjang lebih kurang 4 jam kita bersama sejak jam 10 malam tadi sehinggalah hampir ke jam 2 pagi ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Okey, kepada anda semua, semoga kita bersama-sama tingkatkan amal ibadat dan insya-Allah kita doakan supaya ditetapkan di jalannya yang lurus ini. Esok kita ada Maulid at IKIM FM dan sebentar lagi rakan setugas saya Farouk Zauji akan menemani anda dalam segmen dini hari sehingga jam 6 pagi esok. Apa-apa pun, terima kasih kerana terus setia bersama dengan IKIM FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam aku kelukaan, kecewa, kehampaan, mencalar ketabahan. Mimpi yang sering kuharapkan menjadi kenyataan, namun tak kesampaian. Ingin ku hentikan langkah ini, bagaikan tak mampu untuk ku bertahan. Semangat tenggelam, lemah
mohon agung ku